Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya akan sambung pada hari ini dengan nota yang seterusnya, iaitu macam mana kita nak differentiate apabila diberi dua fungsi. Dua fungsi nak differentiate dia menggunakan kaedah chain rule. Yang pertama sekali, apabila kita nak differentiate menggunakan chain rule, kita kena pastikan kita mempunyai dua equation, dua function dua function, dan kita kena kenal pasti function tersebut kedua-duanya. Untuk soalan ni, given that y equals to t minus 3t squared and x equals to 3t plus 2, find dy dx in terms of t. In terms of t. So y kita di sini adalah t tolak 3t kuasa 2, manakala x kita adalah 3t tambah 2. Bila kita dah ada dua function ini, step yang kedua adalah kita differentiate y and x in terms of t lah. Kenapa? Sebab kedua-dua equation ni, dua-dua function ni adalah di dalam sebutan t. So kita differentiate, dia akan jadi dy d. Dia apa? Ada pelajar akan cakap dx, tak, dy dt lah. Sebab equation function ini dia berbeza, y akan berbeza apabila t berbeza. Apabila berlaku perubahan pada t, berlaku juga perubahan pada y. So dia tidak melibatkan x pun, dia melibatkan t. So dia akan jadi dy dt. So dy dt kita akan dapat 1 minus 6t. Manakala untuk function yang kedua, bila kita bezakan, kita akan dapat dx dt. Kerana kita x akan berubah apabila t berubah, t juga akan berubah apabila x berubah, saling kebergantungan di antara keduanya. So dx dt kita akan dapat 3 only. Bila kita dah differentiate kedua-dua function, maka inilah step yang paling penting, iaitu step kita nak chainkan dia. Chain tu maksudnya rantai, petua rantai. Kita nak menyambung dia. Sedangkan kita tengok kat sini, y in terms of t, x is in terms of t. So soalan suruh cari dy dx. Macam mana? So kita kena pastikan apabila kita mempunyai dua function dan function tersebut kita boleh differentiate, kita akan ada dy dt dan dx. So kita ada dy dt dan dx. Kita ada tiga benda ini dan kita nak dy per dx. Kita nak yang ni dan ni. Ke mana perginya dt? So di dalam differentiation di dalam step kedua, kita dah jumpa dy dt dan dx dt. Bermakna kita boleh terus gunakan dy dt yang kita dah jumpa. Dan kita mesti mendarab dengan sesuatu yang akan menghasilkan, pendaraban ini akan menghasilkan dy dx. Dia akan hasilkan yang ni. So dx mesti di bawah kerana dy di atas, dx di bawah. So kat sini apa dia? Kat sini adalah dt, kerana seolah-olahnya kita sedang memotong dt. Kita sedang sambungkan dengan rantai ni, rantai macam tu. Cantik sikit kita nak buat rantai emas. Rantai emas ni. So yang seterusnya saya akan tunjuk macam mana kita nak dapatkan dy dx. So kita ada dy dx ialah dy dt. Dy dt kita adalah 1 tolak 6t, manakala dt dx kita tak ada. Di dalam penyelesaian ini, di dalam step kedua ni, kita ada dx dt. So macam mana nak dapatkan dt dx? So dt dx, kalau dx dt is 3/1, dt dx equals to 1/3. Macam tu je lah.
So darab je. Darab apa? Ni dalam kurungan 1 tolak 6T ni tak dalam kurungan, darab dengan 1/3. Okay, complete. So macam mana nak complete and simplify? So dia akan jadi 1 minus 60/3. So that's all untuk soalan nombor 1. Okey, kita pergi ke soalan yang kedua. Soalan kedua ni dia sama je, soalan yang sama tapi dia nak benda lain. Okey, dia nak sebutan lain. Okay, given that y equals to t minus 3t squared and x equals to 3t plus 2, find dy dx in terms of x. In terms of x. Kalau tadi dia nak in terms of t, so sekarang ni dia nak in terms of x. Jadi tak apa, jangan takut lah, relax dah. Kita buat sama juga macam yang sebelum ni, iaitu kita letakkan, kita determine y equals to ft kita, y equals to t minus t 3t squared, and kita punya x adalah 3t plus 2. So next step, kita akan differentiate. Kita akan dapat dy dt, okay, iaitu t tolak 3t kuasa 2, dan dy dx kita adalah 3. Sama juga macam tadi, kita nak hapuskan dt. Bila kita ada 3, kita ada dy dt dx. Kita nak dx, so dia akan jadi, and kita nak dy dx, dia akan jadi dy per dx equals to dy di atas per dengan something yang tak tahu, darab dengan something tak tahu, per dx. Okey, something yang tak tahu itu adalah dt. Dt itu adalah sebenarnya rantai yang menyambung. Okey, so this is dt. Okey, so kita masukkan dy dx kita ialah dy dt 1 tolak yes, dy dt salah ni, saya tak differentiate ni, kenapa ni? Mungkin mesti kerana dah terlalu mengantuk. Okay, kita differentiate balik. Sorry, t sama dengan 1. Okay, dan ini akan jadi 6t. Maafkan saya lah. Kadang-kadang ada juga time dia dah blur sangat dah, memang sangat mengantuk. 1 tolak 6t, okay, darab dengan 1/3 lah, dt dx kita ialah 1/3. So we get dy dx equals to 1 minus 60/3. Tetapi kita sedang menderhaka soalan. Kalau kita tinggalkan jawapan macam ni, maknanya kita dah derhaka soalan. Soalan suruh cari x, tapi kita degil, kita nak cari juga dalam sebutan t. Okey, senang saja, kembali kepada step 1, kembali kepada yang awal dalam soalan. X equals to 3t plus 2, kita tukar subjek sahaja. So dia akan jadi x minus 2 equals to 3t. So our t is equals to x minus 2/3. Masuk gantikan, dia akan jadi 1 tolak 6, okay, dalam kurungan. Okay, gantikan t ni dengan x tolak 2/3 bahagi 3. Okay, saya akan buat bahagi macam ni apabila saya rasa confused, banyak sangat tingkat. Saya akan buat bahagi waktu saya pembahagian waktu saya darjah 2 dulu. Ingat lagi cikgu saya, Cikgu Rushayati ajar saya dulu. Sampai sekarang saya rasa suka dengan maths, sebab Cikgu Rushayati ajar saya ketika saya darjah 2. Okey, so kat sini 6 dengan 3 ni kita boleh potong, dia akan jadi 2. So 1 tolak dengan 2 darab dengan x tolak 2. Okey, barulah pembahagian tadi ni bahagi dengan 3. So dia akan jadi 1 tolak 2x. Okay, kat sini 1 tolak 2x negatif dengan negatif. Okey, negatif 2x darab dengan negatif 2. Negatif 2 darab dengan negatif 2 tambah 4 lah, per 3. Okey, so the answer is 5 minus 2x over 3. Okey, itu sahaja untuk chain rule. Saya just nak pesan kepada semua pelajar, janganlah keluar rumah, duduklah diam-diam dalam rumah, banyakkanlah buat amal baik kepada mak ayah sementara masa masih ada ni. Okey, sebenarnya RMO ni adalah satu hikmah yang besar lah untuk pelajar, mungkin yang duduk asrama lah terutamanya.
pada waktu ni. Biasanya kalau kita cuti, mak ayah mungkin kerja tak cuti, tapi rezeki pada kali ni kebanyakan mak ayah kena kerja dari rumah. So anda mempunyai ruang untuk bersama dengan keluarga. Ambillah peluang yang ada ni sebaik-baiknya, kan. Kita tak tahu bila kita akan pergi menghadap Allah. So mungkin ini adalah peluang yang terakhir. Manfaatkan sepenuhnya. Jangan lawan mak ayah, dengar cakap mereka. Belajar kerja-kerja rumah. Kerja-kerja rumah ni lah, bantu-bantu mak ayah buat kerja rumah. Dan jangan lupa untuk study. Okey, itu sahaja daripada saya. Selepas Chenro ni, kita akan terus masuk kepada aplikasi differentiation yang terdiri daripada kita akan mula cari gradient of changes, equation dia, lepas tu gradient of normal dan equation dia, second order differentiation yang melibatkan turning points, problems of maxima and minima yang mana melibatkan penggunaan di dalam bidang architecture, bidang engineering. Related rates of change pun sama juga, kita dah mula apply kepada kehidupan di dunia luar. Dan small change and approximations pun sama jugalah. Lebih, kalau banyak contoh yang digunakan di dalam buku teks ni adalah melibatkan pembinaan, construction, architecture, engineering. Okey, itu sahaja untuk malam ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.